Boleh nampak ni. Okey. So, saya nak besarkan ni. Jadinya dalam saya harap semua dah tengok video video yang saya dah muat naik lah. Berkaitan dengan kuliah yang minggu lepas tu kan. Jadinya saya buat sejam saja sebab kalau saya buat penuh 2 jam tu takut banyak sangat lah kan. Jadinya kita dah masuk kameran ganda 2 dalam Queen Al-Qutub. Jadi kita boleh recap sikit. Kameran ganda 2 dalam koordinat kutub ataupun pola koordinat lah. Jadinya macam biasalah kita kena ingat kita kalau koordinat Cartesian kita ada selalunya kita ada XY, kalau koordinat kutub kita ada R, theta. Jadinya kat sini kita boleh tukarkan, kalau katalah kita diberi X dan Y, kita boleh tukarkan kepada R dan theta, ataupun kalau kita diberi R dan theta, kita boleh tukarkan kepada XY. So hubungannya X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Jadinya sini, sini dan sini. Kemudian satu lagi, saya terlangkah pula. Kita ada X sama dengan R, apa? Kan kalau kita ada theta, cos theta. Kan kita ada X, kita ada Y. Kalau jarak ni kita namakan sebagai R, jadi X adalah R cos theta. Kemudian Y sama dengan R sin theta. So, kita boleh kuasakan dua, tambahkan. So kita dapat, ataupun terus saja kat bawah ni. Boleh sini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey. Kemudian kita bahagikan Y bahagi X. Ni maksudnya kat sini kalau kita ada ni 1, ni 2. Dan yang ni kita ada, ataupun yang ni yang 3. Kemudian kita bahagikan 2 bahagi 1. So kat sini 2 bahagi 1. Kita ada Y bahagi X. So kita ada R cos theta bahagi R. Terbalik. R sin theta bahagi R cos theta. Bahagi R cos theta sama dengan Y bahagi X. Yang ni. So kita boleh mudahkan lah. So kita ada sin bagi cos dapat tan theta Y bahagi X. So theta adalah songsangan tan bagi Y bahagi X. So ini adalah persamaan keempat lah. Jadinya kalau untuk Cartesian kita gunakan dua ni. Maksudnya kalau kita diberi R, ataupun saya boleh tulis lah. Jika diberi R theta, kita boleh dapatkan X, Y menggunakan 1 dan 2. Kat sini kan, sebab kita gantikan je, kita akan dapat X itu Y. Ini 1. Dan yang kedua, jika sebaliknya, maksudnya jika diberi X, Y, maka kita boleh dapatkan R theta dengan menggunakan, kita diberi X, Y, kita nak dapatkan R theta, so kita boleh gunakan 3 untuk dapatkan R. Sebab kita perlukan X dan Y saja. Kemudian untuk dapatkan theta, kita perlukan X dan Y juga. Jadinya 3 dan 4. Saya harap ni clear lah. Sebab ni apa yang dah belajar sebelum ni. Jadi sebenarnya kita akan, bila kita buat kamera nanti, kita akan gunakan identiti ni lah untuk tukar kan. Selalunya kita akan buat yang ni. Selalunya.
Maksudnya diberi XY, kita nak dapatkan dalam sebutan R dan theta. Selalunya lah. Okey, tapi mungkin ada keadaan yang kita kena buat yang ke atas ni. Okey, jadinya tengok balik pada kita punya nota ni. Jadi itu saya dah bincangkan dalam video tersebut, rantau kutub macam mana, iaitu rantau kutub ni adalah analog kepada rantau segi empat kutub adalah analog kepada rantau kita kata rantau segi empat lah, macam ni kan. Okey, jadinya kat sini untuk R dan theta kedua-duanya dibatasi oleh pemalar. Kat sini ni adalah pemalar, ini pun pemalar, ini pun pemalar kan. R adalah jarak daripada pusat, daripada pole. Jadinya R adalah jejari lah kalau kita boleh kata secara kasarnya. Jadi jejari dia adalah 1.5 yang paling kecil dan yang paling besar adalah 2. Dan di sini sudut ni dikira daripada paksi X positif iaitu pi per 6 yang paling kecil. Di sini sudutnya pi per 6 dan yang paling besar adalah pi per 4 kan. Pi per 4 adalah berapa? 45 darjah kan. Pi per 6 adalah 30 darjah. Tapi yang kat sini kita gunakan unit radian. So, kita boleh tulis dia sebagai macam ni. Okey. Dan ni sama juga. Bila kita buat kameran ganda 2 ni, selalunya kita akan kaitkan dengan masalah mencari isi padu. So ni sama juga, kita ada rantau R, tak gerak pula saya punya slide. Okey. Selalunya bila kita nak kira buat kameran, kita ada rantau R. Kemudian kita pecahkan dia kepada rantau-rantau yang lebih kecil. Macam ni lah. Kita buat grid kat sini. So ni dia punya derivation lah. Jadinya formula dia. Formula yang kat sini, kalau kita nak cari isi padu atau kita nak selesaikan, formulanya sama je. Ni yang formula yang umum lah. So kita ada, katalah isi padu V. Saya gunakan warna hitam. Okey, semua okey kan? Saya mute ni. Okey. So kita ada isi padu. Kalau kita nak cari isi padu lah. Ataupun kalau kita nak selesai saja kameran tu, dia menggunakan cara yang sama. So kat sini kita nak cari isi padu V, ataupun saya kena tulislah isi padu V sama dengan kameran ganda 2 bagi F R theta. Kemudian pada rantau R, so kat sini kita gunakan DA. Jadi formula ni macam saya cakap dalam video sebelum ni, sama je dengan formula untuk koordinat Cartesian. Cumanya kita kat sini, yang ni dia jadi R theta instead of XY. Tapi tak ada masalah sebab kita boleh gunakan identiti yang dibincangkan tadi untuk dapatkan dalam sebutan R theta. Okey, jadinya untuk koordinat kutub dia jadi R, so FR theta, ataupun saya nak padam sikit, macam ni, FR theta, kemudian DA dia jadi, instead of kita guna sebelum ni DX DY, kalau koordinat kutub kita gunakan R dr d theta. Dia kena ada R. Maksudnya bila nak kamirkan nanti, awak kena darabkan dengan R dulu, baru kamirkan. Okay. So kalau sini R, maksudnya di kat dalam kan. So sini R. Kalau sini theta, maksudnya sini mesti nilai batas pada theta. Okay. So harap tak ada benda baru pun kan. Benda yang sama je macam minggu lepas. Kemudian yang ni ditunjukkan macam mana kita dapat delta A. Kat sini kita ada delta DA. Macam mana kita boleh dapat DA ni sama dengan R dr d theta. Jadi awak boleh tengoklah kat sini. Okay.
Kat sini digunakan delta, iaitu delta kat sini, delta kat sini kita gantikan dengan R. Okey, so ni contoh lah. So kat sini basically sama macam apa yang saya tulis kat sini lah. Okey, batas kat sini mesti batas untuk R, yang ni batas untuk theta. Katalah kita nak tukar pun boleh, tak ada masalah. So kalau kita nak tukar dia jadi, saya nak warna biru pun tak apa. Yang ni sama, F R theta, tak berubah. R sini pun sama, tapi di sini kita tukar. Jadi d theta, dr. So kalau sini theta, sini mesti theta, sini mesti R. Tapi of course lah, batas kita akan berubah. Maksudnya, terutamanya kalau kita ada fungsi, kan macam kita pernah tengok sebelum ni. Okey, so ni contoh. Ni contoh kita buat kamera ganda 2 dalam koordinat kutub, kan. Sekejap ni saya nak tengok saya punya plottingan saya ni. Sekejap ya. Yang ni adalah file daripada minggu lepas, kan. Okey, jadi kita gunakan macam mana, kan? Kita tentukan batas R. Kan macam mana, kan? Kalau kita tak gunakan koordinat kutub, dia akan jadi susah. Jadi saya nak ambil ni. Sorry, saya nak mungkin sambungan sikit je. Sambungan contoh 1. Saya nak ambil dia. Saya nak ambil dia. Sekejap ya. Saya print screen lah. Sorry, bukan yang ni. Yang ni. Saya kena macam ni. Array selection. Okey. Saya nak letakkan kat sini. Kecilnya. Mungkin pergi next page. Okey. Saya kecilkan sikit. Okey. Yang ni pun saya nak ambil. Sorry. Letak sini. Okey. Katalah kita tak gunakan koordinat kutub, kan? Kalau kita tak nak gunakan koordinat kutub, jadi kita kena selesaikan dia, kan? Kita kena tulis dalam bentuk koordinat Cartesian lah. Jadinya kat sini kita tahu persamaan dia adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan jejari, kan? So 2 kuasa 2 iaitu 4. Yang di dalam pula adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 iaitu 1. Ini persamaan bulatan, tak ada benda baru pun. Okey, jadinya lengkung dekat atas ni adalah atas atau bawah ni bergantung kepada fungsi yang mana lah yang menerangkan lengkung tersebut. Okey, jadinya katalah kita nak ambil jalur, kan, bila kita nak kamirkan. Let's say kita nak, kalau ikut soalan dia suruh kita kamirkan, dia suruh kita nilaikan. So dia suruh kita nilaikan. Sorry, saya nak warna hitam. So macam ni. R x kuasa 2 y d. So kita kamirkan ni. Jadinya let's say katalah kita nak kamirkan, jadi kita nak buat ambil suatu macam gini. Kita nak buat jalur kita macam ni lah. Kita nak gerakkan dia ke arah x positif. So saya guna warna ni lah. Saya nak gerakkan dia ke arah sini. Kan? Jadinya saya ambil saya punya ni, gini. Sini sama. Jadi saya nak gerakkan dia ke arah x positif, so dia akan jadi dy dx. Maksudnya x ni kita kamirkan kemudian, kan. Jadi kita ada x, kita gerakkan dia daripada negatif 2 sampai 2. Besar sangat ni. Jadi bila kita ambil begitu, so batas y pula kita nak buat macam mana, kan. Jadinya kita tengok jalur kita. Jalur kita ni, dia start daripada sini. Okey, kemudian di sini, di sini, di sini.
Kemudian sambung sampai sini. Jadi sepanjang ni, kita punya titik-titik ni, dia jatuh kepada lengkung di sini. Kemudian titik yang bawah ni jatuh kepada lengkung yang ni juga, tapi yang negatif. Maksudnya yang ke atas ni dia adalah dia adalah Y, kita manipulate yang ni je. Y sama dengan 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa. Yang bawah ni pula adalah sama juga tapi dia ada negatif, iaitu negatif 4 tolak X kuasa 2. Kan? So kita ada titik-titik ni yang boleh diterangkan oleh lengkung ni. Titik yang belah atas pula atau batas yang atas boleh diterangkan oleh di sini, lengkung ni. Cuma isu dia bila kita punya lengkung ni sampai dekat sini, let's say kat sini lah, kita lukis lengkung kita begini, dia jadi lain. Sebabnya batas atas kita yang ni, iaitu ni, tak ada masalah. Kan? Cuma batas bawah kita yang mana? Kan? Adakah yang ni? Tak boleh. Sebab tengah-tengah ni ada lompong. Kan? Jadinya, adakah yang ni? Kalau kita ambil yang ni tidak akan dikira pula. Jadinya, macam mana kan? Jadinya macam kita tak dapat nak tulis dekat sini suatu fungsi yang boleh menerangkan keseluruhan rantau ni. Sebab rantau ni dia terputus kat tengah-tengah ni. Jadinya mungkin awak kena satu cara tak boleh. Jadinya mungkin awak kena pecahkan. Awak kena pecahkan. Saya boleh terfikir sekarang. Saya nak ambil benda ni balik. Mana tak keluar ni. Okey. Mungkin saya fikir awak boleh pecahkan dia kepada beberapa rantau. Ni siapa nak cuba boleh cuba. Mungkin ni satu rantau. Ni satu rantau A, maksudnya yang semua ni. Kemudian macam ni okey kot. Yang ni satu rantau B, yang belah atas ni. Kemudian ada yang ni satu rantau C, dan yang hujung sekali D. Jadi kameran awak tu dia akan jadi macam ni lah lebih kurang. Dia akan jadi kameran ni dia akan jadi, kalau kita tulis semula, R X kuasa 2 tambah Y dA bersamaan dengan R A tambah RB. Jadi awak kena buat berasingan. Tambah RC, tak muat pula kan. Tambah RD. Awak kena kamikan, buat satu persatu, dan awak kena tambahkan. Jadi ini sama macam kalau kita ingat balik, tak pasti ada dekat ni, yang kita kata kalau dalam nota tu. Sekejap saya tengok. Saya ingat ada dekat sini ke? Mungkin ada yang kat sini. Yang ni. Kan? Iaitu, kalau kita ada R, yang mana R ni kita boleh pecahkan dia kepada R1 dan R2. Jadinya hasil kameran R adalah sama juga kalau kita kamikan R1 dan R2 secara berasingan, kemudian kita tambahkan. Kan? Macam ni. Kalau R1 tambah R2 memberikan kita R, maka kita boleh kamikan terus R, ataupun kita kamikan R1 dan R2, kita tambahkan nilainya. Okey. So, sama jugalah untuk kes ini. Okey, ada soalan tak sampai kat sini?
Ada tak? Tengok. Okay. 129. Ada berapa orang yang tak ada ni? Kan? Okey, tak ada tak apa. It's okay. Nanti ada quiz ni baru kita tahu kan. Okey tak okey? Gurau je. Okey, apa lagi Oh, sorry. Jadinya boleh cubalah cuba selesaikan yang tu. Kemudian tapi kalau kita gunakan koordinat kutub sebenarnya lagi mudah lah sebenarnya lagi mudah. Itu kat sini je kita boleh terus lakukan kehamilan, tak perlu buat satu persatu tak perlu buat part by part. Kita terus buat je kan. Jadi kat sini kita tulis balik R saya tulis ulang je. So kalau kita ada macam ni tulis kat atas pun tak apa, tapi tak apa. So kita tengok kita punya rantau R ni. Jadi yang jejari kita kalau kita ada jalur macam ni kita bermula daripada sini iaitu theta sama 0. Kita akan gerakkan dia melawan arah jam. Kita akan dapat satu titik kat sini, satu titik kat sini. Okay. Kemudian kita gerakkan lagi, kita dapat satu titik sini, satu titik sini. Jadi sampailah kat sini pun, tak kisahlah mana-mana pun, satu kat sini, sampai habis. Sampai habis, dari kita dapati rantau R ni, dia bermula daripada jejari R kecil sama dengan 1. Sentiasa, kat mana pun dia berada, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, mana-mana. Batas bawahnya iaitu batas bagi R. Ingat R ni adalah jejari, bukan kedudukan. Walaupun kita ada kat sini, sini adalah Y negatif, kan? Tetapi kalau kata jejari ataupun jarak, istilah jarak sentiasa positif, kan? So kat sini pun R masih lagi sama dengan 1. So kalau dekat atas, R sama dengan 2, kan? Throughout kita punya pusingan ni. Regardless lah, kita ambil kat sini pun sama. Kita dapat yang paling besar adalah jejari R sama dengan 2. Mana-mana pun. Jadinya, kalau macam tu, kita tulis R, dari 1 hingga 2, theta pula daripada 0 kita start dari sini, 0 sampai 2 pi. Dan kita kamikan. Okey, so kita tulis balik. Kita kamikan. Tulis balik yang ni. Sama dengan, macam mana kan? X adalah R cos theta kuasa 2 dan R pun kena kuasa 2. So, saya buat kurungan lah. Tambah Y adalah R sin theta. Kemudian dA adalah, ingat balik, sini. dA adalah R dr d theta. So, kita ambil je. R dr d theta. Saya tak perlukan kuasa 2 pun kat sini. Okey. Kemudian, kalau di sini R, maka di sini kena R. Kalau di sini theta, dia pun theta. So kita ikut ni. R ni adalah 1, 2. Theta adalah 0, 2 pi. Dan terus kamikan. So kalau kat sini maksudnya kita kena darabkan lah. Darabkan dulu. So R kuasa 2 jadi R kuasa 3 cos theta kuasa 2 tambah sini R kuasa 2 sin theta dr theta. So boleh selesaikan macam dalam nota. Okey. Kita patutnya dapat 6 pi. Syarat semua dah cuba, kena biasakan selesai ni. Contohnya, bukan contohnya. Sebab selalu ini dia akan menyebabkan teknik yang lain. Contohnya kat sini kita perlu gunakan identity trigonometri.
Kat sini. Okey. So, harap tak ada masalah. Awak boleh juga cuba, boleh cuba buat dA sama dengan R, d theta, d R. Boleh tak? Kan sepatutnya boleh lah sebab ni rantau segi empat kan. Segi empat kutub maksud saya. Sepatutnya tak ada masalah. Cuba buat, sepatutnya dapat jawapan yang sama. Sepatutnya memberikan jawapan yang sama ni untuk praktis lah. Praktis sendiri saya tak cek pun. Okey. Ni pengenalan je. Kita nak contoh dua. So kita nilaikan sin theta. Ni kita punya integrand terhadap rantau R. Yang mana R ni adalah, saya nak sorokkan gambar ni kejap. Yang mana R ni adalah rantau pada sukuan pertama yang berada di luar bulatan dengan jejari R sama dengan 2. Dan berada dalam cardioid R sama dengan 2 kali 1 tambah cos theta seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Jadi kalau tak diberi, awak kena lukis lah. Adanya kita tengok sekejap. Contoh 2. Okey. Dia ada kan. Kemudian dia kata dia ada bagi R ni macam mana kan. So kita cuba. Kita ni. Okey. Y, X. Dia kata R adalah rantau pada sukuan pertama. Kalau sukuan pertama maksudnya belah sini je. Kan, so kita boleh padam yang lain supaya kita tak kita tak distract kita punya pemikiran kita lah. Okey, sukuan pertama berada di luar bulatan dengan jejari R sama dengan 2. Jadinya, ataupun sebenarnya kalau kita nak okey pun tak apa sebenarnya. Okey, sama sekali. Okey. So kita ada bulatan. Boleh ke saya guna ni? Oh, tak boleh. So, okey. Tak perlu. Kita ada bulatan dengan jejari 2. Sorry, tak apa jadi sangat, tapi harap faham. So ni negatif 2, ni asalan kosong. Kemudian di luar bulatan, maksudnya di luar bulatan ni maksudnya dekat sini lah, kat luar ni. Tapi pada sukuan pertama, which is sepatutnya kat sini. Kemudian kita ada cardioid, R sama dengan 2 darab 1 tambah cos theta. So R sama dengan 2 darab 1 tambah cos theta. Jadi kena ingat bentuk dia lah. Kena ingat bentuk dia, iaitu bentuk sebenarnya macam ni. Ataupun kalau awak tak ingat sangat, awak ingat balik, awak kena lukis dalam bentuk, tak perlu convert dalam bentuk koordinat kutub. So awak ada macam ni. Let's say ni adalah R, ni adalah theta. Kita tahu cos theta bentuknya macam ni. Sorry, saya kena besarkan sikit. Tak apa jadi pula tiba-tibanya kan. Saya kena bagi dua kot. Macam ni. Kurang Okey, ni adalah cos theta. Kemudian kita ada 1. Tambah 1 maksudnya kita akan shift. Dia 1 unit ke atas. So dia jadi lebih kurang. Yang ni saya kena tinggikan lagi sepatutnya. Oops. Hitam. Boleh kot. Tak boleh. Saya kena besarkan lagi. Ni adalah R. Okey, kalau 1, so kita kena shift dia ke atas. So kalau kat sini tadi koordinat dia 1, so dia akan jadi 2. Kat sini. So kita akan dapat
macam ni. So ni adalah 1 tambah cos theta. Maksudnya semua nilai cos theta kita akan tambah 1. Yang kosong akan jadi 1, yang 1 akan jadi 2. Yang 0.5 akan jadi 1.5. Kemudian kita akan amplify dia punya amplitude dia. Kita akan amplify amplitude dia. Okey, dengan mendarabkan 2. Jadinya yang 2 akan jadi 4, yang kosong kekal kosong, yang 1 akan jadi 2. Kan? Jadinya susah sikit lah ni. Setelah sini 2, dia akan jadi 4 ke atas ni kan. So yang kosong akan kekal kosong, yang 1 dia akan jadi 2. So dia akan jadi macam ni. Lebih kurang lah. Tapi dah langgar ni kan. Tapi nak ceritanya adalah awak akan ada R bermula daripada 4. Ini 4. Sebab 2 dah jadi 4 kan. Saya kena padam ni. Sini kita saya kena padam. Dah jadi 4. Jadi kita kena start kat sini 4. Kemudian bila R sama dengan ataupun bila theta sama dengan sini adalah pi per 2, 90. Dia punya ketinggian dia adalah 2. Maksudnya dia akan berkurang. Dia akan berkurang daripada 4, dia akan jadi 2. Oh, sorry. Dia semakin berkurang. Kurang macam ni lah kan. Dia semakin berkurang. Untuk bila theta meningkat, dia akan berkurang. Kemudian bila sampai cos 100 ni pi, bila 180 dia jadi kosong. So dia akan sentiasa berkurang. Dia jadi macam ni. Jadi kemudian dia akan naik. Dia akan naik sama macam ni. Dia kurang macam ni lah. Okey, so ni adalah 2, 1 tambah cos theta. Ni, sorry, R sama dengan 2 tambah 1 cos theta. Ni adalah R sama dengan 2. So dia kata kat sini sukuan pertama kan. Kalau sukuan pertama maksudnya kita boleh buang yang lain tu. Kemudian dia kata berada di luar bulatan. Maksudnya kita ada bulatan ni di luar bulatan, termasuklah kat sini-sini. Tetapi dia kata tapi di dalam kardioid. Maksudnya yang ni lah. Yang dalam ni. Okey, itu sama macam lebih kurang macam ni lah kan, cuma yang ni lagi cantik lah. Okey, so kalau tak diberi awak terpaksa lukis. Tapi kalau awak dah, sebab di sini pun dia diberi kardioid kan, sepatutnya awak dah ingat dah bentuk kardioid itu macam mana, awak boleh terus lukis. Kemudian macam mana nak cari lagi, nak selesaikan, sebab dia tak bagi kita batas kan, so kita kena tentukan kat mana kita punya rantau ni bermula dan kat mana rantau kita ni berakhir kan. Jadi saya nak ambil yang ni lah sebab ni lagi cantik. Okay, so saya buat next page. Oh sorry, macam ni. Kemudian saya nak copy satu lagi supaya saya boleh guna banyak kali. Okay, so kita nak tentukan ni rantau R kita ni macam mana kan. So kita nampak ni macam jelas lah. Kita ada macam ni, iaitu theta sama kosong. Kan? Kemudian katalah macam mana macam mana kita nak buat ni kan. Jadinya kita ambil kita lukis satu jalur. Jalur ni kita gerakkan dia melawan counterclockwise, lawan arah jam. Kan, jadinya kita dapat jalur kita, jalur ni ingat dia kena dia menuju ataupun mestilah dia berpaksikan asalan ni. Jadinya kita ada lebih kurang macam ni. Oh sorry, tak straight pula. Kita ada macam ni. Kita ada, dia mesti kena sampai asalan ni. So sama juga yang ni. Ini. Dan sampai habis. Kita nampaklah sebenarnya
jalur ni makin lama makin pendek kan, dan sudut yang terakhir adalah garis ni, iaitu sudut theta sama dengan pi per 2. Ada tulis kat sini kan, pi per 2. Okey, jadinya untuk setiap jalur ni kita ada dia punya dia punya batas dia kan. Batas dia kalau yang di sini batasnya adalah batas yang lebih kecil ataupun batas yang belah kiri adalah ni. Kalau yang ni sini. Kalau yang ni sini. Sini, sini, sini. Jadi batas ni sentiasa berubah-ubah. Tetapi R-nya masih koordinat batas tu sentiasa berubah-ubah. Tetapi jaraknya daripada pusat, daripada pole tak berubah, iaitu jaraknya 2. Sama juga kat sini, kita punya batas kanan ataupun batas yang lebih besar ni sentiasa berubah-ubah. Koordinatnya lah, maksudnya dia punya position dia X dan Y. Tetapi, yang bagusnya adalah titik-titik ni, dia jatuh sentiasa berada di atas lengkung ni. Jadi kita boleh, biarlah macam mana pun dia berubah, tak menentu bentuknya ke sebagainya, tetapi selagi mana kita boleh terangkan dia dengan suatu fungsi, dia dah cukup baik dah. Bila kita ada fungsi, kita boleh kamikan dia dan sebagainya. Jadi ini kita tulis kita punya batas. Jadi kat sini R adalah, saya nak jimat sikit. R adalah R theta, yang mana R daripada yang paling kecil adalah yang ni, iaitu R sama dengan 2. Ingat R ni adalah jarak. Kemudian yang belah kanan ni yang paling besar, dia berubah R-nya, tetapi dia boleh diterangkan oleh fungsi ni. 2, 1 tambah cos theta. Oh, tak muat lah pula. Tapi tak apa, saya letak kat bawah je. Kemudian theta pula. Saya tak tertinggal ni pula. Di sini. Cos theta. Okay. Kemudian theta pula. Sudut dia pula. Sudutnya bermula pada theta sama dengan kosong, yang paling kiri ni, batasnya ni. Sudut dia besar atau sama dengan kosong. Kemudian yang lebih besar adalah, kita gerakkan jalur kita, dia sampai theta sama dengan pi per 2. Okey, so kita boleh kamikan, kan, dia suruh kita cari apa tadi? Nilaikan bla bla bla. Oh, nilaikan yang ni je. Okey. So, jawapan kita macam mana? Jawapan kita R sin theta dA. Okay. Sin theta dA sama dengan sin theta. dA menjadi apa? dA menjadi R dr theta. Jangan lupa tau ni, jangan buat dr theta je. Nanti tak boleh selesaikan. Bukan ramai lah, ada pelajar juga yang bila dalam exam final dalam peperiksaan akhir pun dia terlupa nak darabkan dengan R, dia tak dapat jawapan lah. Sebab selalunya soalan yang diberi tu dia memang yang buat soalan tu selalunya dia dah kira kan, dia dah cuba selesaikan. Selalunya bila ada R ni sebenarnya dia akan mudahkan kameran tu. Jadi kalau awak tertinggal R, selalunya awak tak akan dapat selesaikan kameran soalan yang diberi lah. Sebab orang yang buat soalan tu dia dah kira, dia dah cuba. Jadi bila awak tertinggal jadi susah. So kat sini, ni adalah dr belah dalam. So sini R, sini theta. Kita gantikan. So theta daripada 0 sampai pi per 2. R dari 2 sampailah 2, 1 tambah cos theta. Kamikan. Buat kameran. Awak gantikan kat sini. So sini senang sebabnya awak nak kamikan terhadap R. Tapi yang ni sin theta. So sin theta adalah dianggap sebagai pemalar. Jadi awak cuma perlu kamikan yang ni je dulu. So dapat R kuasa 2 per 2 macam ni. Per 2 tu saya dah keluarkan 1 per 2 kat sini. Selesaikan, awak dapat gantikan. Awak dapat sampai sini. Ni awak kembangkan lah. Kembangkan dapat 1 tambah cos theta kuasa 2 tambah 2 cos theta. Dan darabkan. Awak dapat ni. Dan teruskan kameran.
Sini dapat cos 3 theta bahagi 3. Ini jadi cos theta kuasa 2. Bahagi 2. So, bahagi 2 darab 2, habis. Sampai sini, dapat jawapan 8/3. Okey, saya tak nak, saya tak perlu tunjukkan dan saya tak perlu, kita tak perlu bincang pun kameran yang ni dalam kelas sebab ni kameran yang biasa. Okey, ada soalan tak sampai sini? Sebelum kita pergi contoh yang seterusnya. Soalan tak? Adakah? Okey, ada tak apa? Okey. Kita tengok contoh 3. Ni lain pula Yang ni dia beri kita, dia tak beri kita integrand. Berbanding dengan contoh 2 ni, dia bagi kita integrand, dia suruh kita tentukan R. Yang ni pula, integrand dia tak bagi, ataupun dia beri, cuma explicitly. Implicitly, sorry. Kemudian dia suruh kita tentukan R tu. Jadi kita tengok kat sini. Soalan macam ni banyak. Dalam quiz, dalam final exam. Anyway, teringat pula final exam berapa bulan? Yang draft tu kan. Final exam adalah 29 hari bulan Julai kan. Final lah saya teringat ni. Saya sebutkan, saya sawak pun tahu. 29 Julai. Ini tentatively lah. 9 Julai hari Friday kan, hari Jumaat. So ada masa lepas study week tu, awak ada ni minggu ke lepas habis kuliah, kemudian study week, kemudian ada dua minggu lagi kan. So minggu kalau ikutkan 14, 19, minggu ke 17. Okey, so ada banyak masa kan. Okey, soalan pun dah siap. Okey, soalan final. Okey, kita tengok yang seterusnya. Contoh 3, kita ada sfera, dia jari A berpusat di asalan. Okey. Kemudian satu sfera dengan jari A berpusat di asalan diungkapkan dalam koordinat segi 4 Cartesian sebagai bla bla bla. Dan dalam koordinat ini diungkapkan sebagai, saya ingat ayat saya ni macam salah sikit. Saya pun pening. Suatu sfera dengan jari A berpusat di asalan diungkapkan dalam koordinat. Okey, tak apa. Nanti saya betulkan balik, tapi kita tengok soalan ni macam mana. Okey, so basically kita ada contoh 3. Okey, kita ada sfera dengan jari A berpusat di asalan. So sepatutnya kita, kalau dalam exam, mungkin saya tak bagi pun persamaan ni. So kena tahu sendiri. Kan? So sfera dengan jari A berpusat di asalan. So maksudnya dia adalah X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 2, dengan A kuasa 2. So ni adalah sfera. R sama dengan A, center dia adalah 0, 0, 0. So kita dapat macam ni. Kemudian kita ada satu, dan dalam koordinat silinder. Sekejap. Okay. Sorry. Kenapalah saya buat macam ni? Satu sfera dengan jari A berpusat di asalan diungkapkan dalam koordinat segi 4. Okey, kalau kita gunakan, kalau kita koordinat Cartesian macam ni. Jadinya kalau koordinat silinder, diungkapkan sebagai ni. Sebenarnya koordinat silinder ni awak akan belajar dalam kameran ganda 3 nanti. Tapi untuk bagi idea je, saya sebutkanlah kat sini kan. Dia hajatnya sebenarnya nak membantu, nak memahamkan awak semua, tapi bila saya baca, saya pun pening kan. Jadi sebenarnya dia nak kita cari isi padu sfera. Kita ada sfera, dia jari A, pusatnya 0, 0, 0, cari isi padu. So
So berapa jawapannya? Tanpa buat kamera berapa jawapan dia? Siapa tahu? Tak payah kami kan pun. Sepatu Sfera berapa? Tahu tak? Dia tahu kan? Aaron. Sepatu Sfera berapa? Volume of a sphere with radius A. Ingat tak, Aaron? Ada ke tak ni? Aaron. Aida Syazana? Ada? Sepatu Sfera apa? Volume of a sphere. Jadi dia A. Formula ke? Formula dia. Pi Ha. Sfera Dia Sfera. Sfera lah. 4/3 pi r kuasa 3. So dalam kes ni R adalah A kan? Okay, ini jawapannya lah. Jadinya bila awak buat kamera nanti, awak boleh check jawapan awak betul ke tak dengan formula yang kita dah tahu dah secara umumnya, iaitu yang ni. So kat sini, ini adalah kita punya R. Okay, so ni adalah sfera dia lah, R sama dengan A. Okay, maksudnya kat sini, R dia tak berubah. R dia tu, kalau macam ni kan, kita ada bentuk ni, sebenarnya kita tak gunakan benda ni, kita tak perlukan pun, jadi kita boleh buang dia, abaikan. So tapi kat sini kita nampaklah dia punya R dia makin lama makin pendek kan, tapi kat sini R dia adalah constant, iaitu A. So kita ada sphere, nanti ada sfera, jadi dia A, kemudian pusatnya asalan. So macam ni kita nak buat. So tengok nota ni. Oh sorry, saya kena besarkan. And then, sorry, saya nak betul lah sepatutnya. Okay. Jadi kita ada macam ni lah lebih kurang. Jadi sfera kita tahu dia simetri. Untuk maksudnya kalau kita ada hemisfera, kita boleh darabkan dua je. Kalau kita tahu isi padu untuk hemisfera yang belah atas, kita tak perlu lagi nak cari yang belah bawah tu sebenarnya. Sebab kita boleh darabkan dengan dua saja, kita boleh dapat jawapan. Atau in fact sebenarnya tak perlu pun, kita cari suku je kat sini, kita darabkan dengan 8 pun boleh. Kan, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab dia simetri kan pada paksi, pada satah yang lain. Okey, tapi tak apa, kita pertimbangkan hemisfera aja. Tak perlu kita ambil yang sukuan ni supaya kita darabkan dengan 8 dan sebagainya, tak perlu pun. So kita ada hemisfera kat sini, hemisfera. Kat sini saya letak nota kan, jika lakaran tak diberi, anda perlu hasilkan sendiri lakaran tu. Okey, sebenarnya kalau tak apa, kena hasilkan sendirilah lakaran tu. Jadinya macam ni. Pandangan daripada atas, kita dapat bulatan macam ni. Betul ke? Kita tengok betul ke tak? Kalau saya salah, tolong bagi tahu. Kita tahu yang dekat mula tadi. Yang ni. Kan? Kita ada ni. Kemudian kita ada theta lah kan. Okey, jadi kat sini kita boleh ubah suai ataupun sebenarnya kita boleh ubah suai, betul. Kita boleh ubah suai kita punya ni menjadi x kuasa 2, y kuasa 2 adalah r kuasa 2 kan. Jadi kita boleh dapat kat sini r kuasa 2 tambah z kuasa 2 sama dengan a kuasa 2. Ini maksud ayat saya yang ni tadi. Sorry, saya kena pergi yang ni. Tapi ialah end up saya pun pening. Okey. Kemudian kita jadikan z ni sebagai kepala rumus. So kita dapat z kuasa 2 sama dengan a kuasa 2 tolak r kuasa 2. Kalau kita nak yang belah atas saja, yang ni,
So, saya kena kecilkan balik. Saya nak yang belah atas je. Area selection. Saya nak yang ni je. Next page. Okey. Kalau saya nak yang belah atas je, jadinya kat sini, kalau saya buat ni, saya akan dapat tambah tolak A kuasa 2, tolak R kuasa 2. Kan? Kalau belah atas je, kita ambil yang yang simbol ataupun tanda sign positif. Kan, iaitu yang ni lah. Yang ni belah atas. Kalau kita ada belah bawah macam ni, sorry tak jadi sangat. Yang belah bawah ni, dia akan jadi Z sama dengan negatif A kuasa 2, R kuasa 2. Kan, tapi kita tak nak yang tu. Kita nak yang belah atas je. Okey. Kemudian, apa lagi caranya? Bila kita nak khamirkan, bila kita nak buat khamiran, contohnya macam ni kan, kita nak khamirkan isi padu. Kita boleh tulis siap-siap, ataupun kita draft ya. Tulis V adalah R F R theta dA. Kan? Ni formula yang umum tu. Kalau dA dia boleh jadi R dR d theta kan? Tapi sekarang ni saya nak cakap adalah kita perlu tahu R kita. So, dalam kes kita ni, apakah R? Apakah R? So, kat sini R kita adalah ni. Jadi, saya tulis kat sini. Jadi, kita perlu tentukan R. Iaitu rantau yang kita nak khamirkan. Jadi, R ni adalah bila Z sama dengan kosong, ataupun kita kata satah XY. Jadinya kita ada persamaan ni. Oleh itu, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah Z adalah kosong. Kan? Sini Z. So, Z adalah kosong. Sama dengan A kuasa 2. So, kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Jadinya rantau kita sebenarnya, rantau R ni adalah suatu bulatan. So, ini adalah bulatan. So, jejarinya adalah A, sama macam jejari sfera tadi. Dan pusatnya adalah 0, 0. Tadi pusat sfera adalah 0, 0, 0. Tapi pusat bulatan 2D, 2 dimension, pusatnya adalah X, 0, Y, 0. Ataupun dengan kata lain, kita boleh lukis. Kita boleh lukis dia. Gini je lah. Oh, sorry. Tak berapa teruk sangat dia punya. Ni pun sama teruk. Cepat ni masalah kan. So, ni A, ni A. Ni negatif A, negatif A, ni Y, X. Jadi ni rantau kita. Rantau bulatan. Kan? Jadi sebenarnya kita boleh, bila macam ni, rantau ni dia adalah rantau jenis 1 dan jenis 2. Kita boleh gunakan Cartesian, tak ada masalah. Tapi mungkin tak ada masalah tu, maksudnya dari segi nak tulis tu, tapi bila kita buat nanti boleh ke tak, kan? Tapi kita dah belajar koordinat kutub. Sebenarnya ini adalah mudah je kita nak selesaikan dia. Jadinya kalau kita gunakan Cartesian, kalau kita guna, sebab dalam soalan ni dia kata apa, dia kata dia suruh gunakan persamaan ini, kan? Persamaan yang mana? Yang ni ke yang ni? Dua-dua boleh guna kan? Tapi kita nak dapatkan isi padu sfera je sebenarnya. Jadinya kita boleh gunakan Cartesian, kita boleh gunakan koordinat kutub. Kalau koordinat kutub kita tengok. Kalau koordinat Cartesian, R di sini. Ataupun Cartesian. Cartesian lah, tak ada I. Kalau dalam bahasa Inggeris ada I kan, Cartesian. Tapi kalau dalam Melayu, Cartesian, tak ada I. Saya tak tahu kenapa. So, R kita adalah R theta. Kemudian, bukan R theta, XY. XY. X, daripada negatif A
sampai A. Maksudnya jalur kita, sekejap. Kita nak ambil ni. Tak bawah. Okey. Tadinya jalur kita start daripada sini. Kita gerakkan dia ke arah ke arah X positif. So kita dapat, maksudnya kita gerakkan dia daripada negatif A sampai A. Kemudian kita ada ketinggian dia. Ketinggian dia adalah sentiasa, kalau yang ni sentiasa pada lengkung di atas ni. Yang ni pula sentiasa pada lengkung di bawah ni. Yang mana lengkung ni, yang ni adalah Y sama dengan A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Punca kuasa. Yang ni pula adalah A kuasa 2 tolak A kuasa 2 punca kuasa darat negatif. Mana saya dapat ni? Saya dapat daripada sini lah. So kita ada X daripada negatif A sampai A. Y daripada A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Negatif A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Tutup. Ni kalau Cartesian. Jadi kalau awak kami kan, batas awak ada benda ni, ada benda ni. Kan? Okey. Kemudian, kalau kita gunakan koordinat kutub, macam mana? Kan? Jadi yang jalur kita start dari sini. Kita gunakan pembaris. Sampai sini. Kemudian, kita rotate. Sorry. Kita kena buang ruler untuk bulatan ni. Kita pusingkan dia melawan arah jam. Kita dapat sini. Ni pula kena pembaris. Yang ni, sini, sampai habis. So batas bawah kita, atau batas yang lebih kecil, sentiasa kosong. Walaupun mana-mana jalur pun kita pilih. Kemudian batas yang belah kanan ataupun batas yang lebih besar, sentiasa jatuh kepada R sama dengan A. So kat sini, untuk kutub, R kita adalah R kecil, yang mana R daripada 0 sampai A, theta daripada 0 sampai 2 pi. So kat sini kita tengok, walaupun kita berada, katalah kita pertimbangkan kat sini titik ni. So titik ni R-nya adalah A. Masih lagi menepati yang ni. Bukan negatif A, walaupun titik ini mempunyai koordinat negatif. Sebab dia berada pada Y negatif, X pun negatif, ni belah negatif, tetapi R-nya masih lagi R sama dengan A. Sebab R adalah jarak, bukan kedudukan koordinat dia. So, kalau saya tanya awak, yang mana satu awak nak guna untuk kamera? Adakah yang ni ataupun yang kedua? Yang mana satu? Ada yang nak jawab? Yang mana satu awak nak guna untuk kami kan? Awak punya nak cari isi padu ni. Kan? Jadinya, tak apalah nak tanya ke? Lambat pula kan? Okey, kan nak jawab mula sebenarnya. Jadi mestilah kita nak gunakan yang bawah. Kan? Sebabnya yang bawah ni, kita tengok batasnya. Semua batasnya adalah pemalar. Kan? Constant. Yang ni constant, yang ni constant, yang ni constant, yang ni constant. Yang ni pula, ini okey lagi. Ni pemalar. Tapi yang ni ni Jadi kita tengok dalam sini. Kalau kita nak guna koordinat Cartesian, batas kita jadi macam ni lah. X daripada negatif A sampai A, Y daripada negatif A kuasa 2 tolak X kuasa 2, punca kuasa, sampailah punca kuasa A kuasa 2 tolak X kuasa 2 kan. Jadi kita gunakan yang ni. Sorry, tak nampak saya punya pointer ni. Itu yang ni. Okey. Tapi sekejap kita akan bincangkan integran kejap lagi. Tapi kalau di sini, kita gunakan yang ni je. R dari 0 sampai A, iaitu ini. Kemudian, theta dari 0 sampai 2 pi, itu yang ni.
Kan lagi senang. Kan? Sekarang ni kita nak bincang integran pula. Macam mana integran? Jadi kita tengok integran ni adalah ketinggian kita punya sfera ni. Ketinggian dia. Mana-mana kedudukan dia pun titik kita ni, katalah kita titik asalan kat sini. Ataupun di tengah sini kan. Kalau 3D di sini dah. Okey. Ketinggian dia di sini. Ataupun kita punya gambar ni. Kalau kita kat sini, ketinggiannya adalah di atas ni. Kalau titik kita dekat sini, ketinggiannya kat sini juga lah. So kalau kat sini pula, ketinggiannya dekat atas ni. Jadi ketinggian dia sentiasa berubah. Tapi walaupun dia berubah, ketinggian itu adalah ketinggian bagi persamaan ataupun ketinggian yang ditunjukkan oleh persamaan sfera tersebut, iaitu permukaan sfera tu. Jadinya kat sini kita punya sfera kita tadi, apa persamaan dia? Yang ni kan, kita akan gunakan dia untuk ketinggian. Ataupun dalam koordinat silinder yang diberi tadi, kita gantikan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 dengan R. Kita gunakan yang ni. Mana-mana yang kita nak. Sama je. So integral yang depan ni kita take 5. Integran kita gunakan fungsi, iaitu fungsi ataupun fungsi bagi ataupun persamaan bagi sfera tersebut, iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Z kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Kita manipulate, kita dapat ni kan. So kita ambil yang belah atas tadi, macam tadilah. Kita ambil yang belah atas saja. Yang ni kita maksudnya kita gunakan yang yang panggil apa? Top. Betul ke? Ataupun hemisfera sebelah atas. Sebelah atas atau hemisfera atas. Kalau yang belah bawah kita ada negatif. Okey, so kita boleh guna ni ataupun ni kalau koordinat Cartesian. That's why kita kamikan kita gunakan yang ni. Kan A kuasa 2, punca kuasa A kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Kita gunakan ni. Kita darab 2 tadi macam saya cakap sebab apa? Sebab kalau kita tak darab 2 kita hanya dapat isi pada bagi hemisfera. Tapi kita nakkan untuk keseluruhan sfera, iaitu kita darabkan 2. Ni untuk Cartesian. Kalau koordinat kutub, kita kena convert lah. Macam tadilah, macam kat atas tadi. Kita convert dia. Z sama dengan A kuasa 2 tolak yang ni adalah R kuasa 2. Oleh itu, kita ada ni. 2, kena darabkan 2 sebab hemisfera darab 2 baru dapat sfera. Kena rantau R kita. R daripada 0 sampai A. Theta dari 0 sampai 2 pi. Dan integran kita adalah persamaan sfera tersebut. Tetapi yang sebelah atas, so kita ambil yang positif saja. Kan? Iaitu punca kuasa A kuasa 2 tolak R kuasa 2. Darab dA, iaitu R dr d theta. Okay. So kat sini macam mana saya buat ni? Kat sini kita darabkan, saya just nak yang kat sini. Apa saya nak buat ni? Sekejap je. Saya nak tulis kat sini lah. V sama dengan bla bla sampai kita dapat 2, 0, 2 pi. Ini theta. Sini R sama dengan 0 sampai A. Kemudian kita ada A kuasa 2 tolak R kuasa 2 R dr d theta. Kemudian kita nak kamikan. Macam mana kita nak kamikan? Kan? Macam mana kita nak kamikan? Tengok
Satunya kita boleh camkan bentuk dia. Kan kita boleh camkan bentuknya satu. So kat sini nota. Okey, nota kita boleh bezakan. Kita nak kambingkan terhadap R. So kita ada R, kita ada integran dalam integran ni. So D dr. Kita tengok ni punca kuasa 2 adalah kuasa setengah, kan? So kuasa setengah, so mungkin dia dapat daripada kuasa 3/2, kan? So kita bezakan 3/2. Kita akan dapat bezakan gunakan petua rantai, chain rule. Kita dapat 1/2, selesai yang luar ni, kemudian bezakan yang di dalam terhadap R, kita dapat negatif 2R. So kita simplify. So kita dapat, warna biru. Negatif 3R punca kuasa A kuasa 2, R kuasa 2. So ni sama macam ni adalah ni. So kalau kita nak dapatkan yang ni, maksudnya minus 3 ni, kita bawa dia dekat the other side. Yang ni, saya tulis balik. Maksudnya saya ambil yang hujung ni adalah yang hujung ni. R. So kalau kita integrate, ni secara kasarnya, kalau kita integrate ni terhadap dr, kita integrate ni terhadap dr, so pembezaan dengan kameran dia terhapus. Yang ni, secara kasar saya tulis macam itulah, kan? So yang ni habis, yang dapat iaitu sama macam ni. Okey, so sepatutnya kita dapat yang ni. Gantikan suruhan kamera ni. Ataupun kita boleh gunakan trigonometri. Saya tak tulis pula, saya pun tak ingat. Sekejap ya, saya tengok kat sini. Saya rasa saya ada letak kat sini. Sekejap ya. Ini 16. Sin cos. Okey, tak apa. Sementara saya nak cari, kita take 5 dulu. Kemudian kita akan sambung contoh ni. Panjang kan contoh ni, kan? Okey, contoh 3 ni. Dia saja dah berapa lama. Okey, so sekarang ni pukul 3.14. Kita sambung pukul berapa? 3.14, kita sambung 3.25 lah. Saya bagi rehat dalam 10 minit. Okey, kita sambung lagi. Nanti 3.25 kita akan sambung kaedah yang kedua. Selain daripada kaedah kita camkan, macam mana kita nak selesaikan kamera ni. Okey.
Okey, kita sambung balik. Okey, kita sambung tak apa, sebelum kita pergi pada kaedah yang dua ni, saya nak tunjukkan macam mana kita nak terus selesaikan. Jadi saya nak padam sekejap yang ni. Jadi bila kita nak selesaikan ni, kat sini, kita tahu, jadinya ni nota ni sebenarnya dia dah makan semua ni kan. Okey, so kalau kita sambung balik, kat sini, kalau saya boleh tulis 2, T star sama 0, 2 pi. Kat sini saya boleh buat macam ni lah, just nak bezakan dia. A, R sama 0, A kuasa 2, R kuasa 2. R ni saya letak kat depan. dr theta kan. So kita tahu kamera ni akan dapat yang ni kan, bila saya dah tunjukkan ni kan. Jadi kat sini kita gantikanlah 2 pi, dan ni kita gantikan ke semua ni dengan yang ni, negatif 1/3 A kuasa 2, R kuasa 2, 3/2, kemudian kita evaluate. Sebab apa evaluate? Sebab kat sini kita ada R kosong sampai A kan, so kita evaluate R kosong sampai A. Kita ada square bracket satu lagi kat sini, yang di theta. Okey, so kat sini kita keluarkan negatif 2/3 theta sama 0, 2 pi, dan kita gantikan yang lain ni. Gantikan dalam R, jangan ganti dalam A pula kan, gantikan dalam R. So kita dapat, bila R sama dengan A, kita dapat A kuasa 2 tolak A kuasa 2, so dapat kosong. Ini macam panjang tapi sebenarnya kita boleh simplify kan. So kat sini A kuasa 2 tolak kosong kuasa 2 dapat A kuasa 2 kuasa 3/2. Dah. So sambung. Negatif 2/3. Theta sama 0, 2 pi. Ni jadi, ni habis kan, indeks kan, habis. So kita dapat negatif A kuasa 3 di theta. A adalah pemala, dia tak bergantung pada theta, so kita boleh keluarkan. So kita dapat 2A kuasa 3/3. Yang tinggal 2 pi 1. Okey, betul ke tak ni? Nampak macam betul kan? Kamikan 1, kamikan terhadap theta, dapat theta. So theta sama 0, 2 pi gantikan dalam theta. So kita dapat 2/3 ketika 2 pi dapat 4 pi A kuasa 3/3. Kan? So sama ke tak? Samalah. Kan? Tu saya tanya tadi. Apakah formula dia? Inilah formula dia kan? So sama dengan apa yang kita kira. Kan? So kalau ada orang kata macam mana awak tahu isi padu sfera tu 4/3 pi R kuasa 3 atau pi A kuasa 3? Awak boleh tunjukkan. Awak boleh tunjukkan kamera ganda 2 ni. Dia dapat yang ni. Okay, so yang ni sama, ni biasa je. Cuma yang the trickier part ni adalah nak kameran yang mula-mula tu, kameran yang pertama tu. Itu yang ni kan. Macam mana kita nak selesaikan dia? So kita kecamkan dia. Ni kaedah satu lah, kita camkan dia. So kita nampak ni setengah, maksudnya dia datang daripada 3/2. Sebab bila 3/2, bezakan dia akan jadi setengah. Macam ni, kita dapat ni. Okay, so kaedah kedua adalah kaedah pergantian. Saya cuba roughly tadi, saya harap tak ada masalah. Harap betul lah. So kita lihat sini. Ini kaedah 2. Iaitu kita nak cuba buat kaedah pergantian. Jadi saya nak ambil semua ni. Sebab takut dah lupa kan. Takut terlupa. Nak letak dekat sini.
Just in case lupa. Okay, so kita tengok yang kita nak tengok yang dalam ni je. Yang ni dulu. Okay, so kita nak kamikan. Macam mana kita nak buat kan? So, kita ambil, kita buat, saya nak guna warna biru. R kosong sampai E. Kemudian saya ada R, E kuasa 2, R kuasa 2, dr. So, saya nak buat R sama kosong, E, R, saya keluarkan, kat sini saya faktorkan, kalau kita tengok kat sini, ni adalah A kuasa 2, 1 tolak R, A, kuasa 2 kan. So, saya puncakan. So, A kuasa 2, punca, saya dapat A. Jadi kat sini, kita dapat A. Dalam ni yang tinggal adalah 1 tolak RA kuasa 2 dr. Okey, so kita ada kuasa 2, kemudian dr. Yang ni, sorry, ni kacau lah. Okey, jadi ingat balik dalam contoh ni, ni contohnya, ingat yang sebelum ni, kita ada ini kamera ni. Bukan ni. Sekejapnya. Rantau, bukan ni. Ni dalam slide sebelum ni kan. Kamera rantau dulu bukan rantau bukan segi 4. One of the example yang saya nak tunjuk. Oh, yang ni. So kita dapat bentuk ni kan. 1 tolak something kuasa 2. Kemudian ada punca kuasa 2. Jadinya saya buat penggantian. Saya ambil yang ni kan. Saya gantikan dia dengan sin theta. Sin theta. So kita boleh cuba buat. So lebih kurang macam tu lah. Kita ambil. Ataupun kita anggap kan. R bahagi A sama dengan sin theta. Ataupun cos theta pun tak apa sebenarnya. Itu awak boleh cuba nanti. RA sama dengan sin theta yang bermaksud R sama dengan A sin theta. Ataupun kita bezakan dr d theta sama dengan A cos theta. Apa lagi? Macam-macam lah. Kita boleh cuba kan. Jadinya kat sini kita dapat, so dr, kita boleh gunakan yang ni. Kita boleh gunakan ni, dr sama dengan d theta darab A cos theta. Kemudian ni jadi sin theta. Kemudian yang ni R adalah RA sin theta. Okay, kemudian apa lagi? Bila kita tukar semua. Jangan tak tukar semua. Okey, batas pun kita tukar. So, bila R sama dengan kosong, ini bermaksud theta sama dengan, bila R sama dengan kosong, kita dapat kosong sama dengan sin theta, ataupun sin theta sama dengan kosong, yang bermaksud theta sama dengan apa? Kosong lah. Ingat balik graf theta. Graf sin theta. Graf macam ni. N. So, yang ni adalah pi, ni adalah 2 pi, ni adalah pi per 2, ni adalah 3 pi per 2. Kemudian, ini untuk yang ni. Bila R sama dengan A, bila R sama dengan A, kita dapat A bahagi A, 1. So, sin theta sama dengan 1. Ataupun dengan kata lain, theta sama dengan ini 1. So, theta adalah pi per 2. So, kita gantikan semua. So, pergi next page. Gantikan semua R dengan theta. Oleh itu, kita dapat yang ni. R sama dengan kosong bersamaan dengan theta sama dengan kosong. R sama dengan A bermaksud theta sama dengan pi per 2. So, ini theta sama kosong. Kemudian A. A sama. A tak berubah. Kemudian R. R apa? R adalah A sin theta. Kemudian square root. Punca kuasa. Ini pun tak berubah. 1 tolak RA kuasa 2. So, 1 tolak R
1 tolak R bahagi A. R bahagi A adalah yang kita ambil tadi, penggantian. Ni yang awal-awal tadi. Iaitu 1 tolak sin theta kuasa 2. Panjang sikit. Kemudian dr. dr adalah ni. Iaitu A cos theta d theta. Macam panjang, tapi hopefully betul lah saya buat ni. Betul, nanti kita akan dapat simplify. Kita akan dapat ringkaskan dia. So, theta sangat kosong. Sini tak payah letak theta pun tak apa sebab memang hanya ada theta saja. Okey. Sekejap. Okey. Pi per 2. So, kita ada A. So, A kuasa 3. Saya boleh letak dekat luar. Ini tak muat. Saya buat macam ni je lah. Okey. So, sin theta cos theta, ataupun kita tengok kat sini, sin theta, sini, 1 tolak sin theta kuasa 2 adalah cos theta kuasa 2. Sini, cos theta. D theta kekal. So, sini, kuasa 2, punca kuasa 2, dia habis. So, kita dapat A kuasa 3 kosong pi per 2 sin theta. Sini cos theta sebab A kuasa 2 ni dan punca kuasa 2 dah habis. Cos theta kuasa 2 d theta. Oh, senang je ni nak kami kan? So, nak kami kan? A kuasa 3 kekal. Kita dapat cos theta kuasa 3 bahagi 3. Yang ni kena cam lah kan? Ni kita dah belajar dulu kan? So, A kuasa 3 per 3, saya keluarkan 3 sebab dia pemalar. Kita buat penggantian pun dia tak beri kesan. Jadi, cos pi per 2. Ingat balik. Graf cos macam mana? Ni 2 pi. Ni pi. Ni kosong. So, ni adalah pi per 2. Cos pi per 2 adalah betul kan? Sekejap, kosong kan? Kemudian cos pi adalah cos kosong kita gantikan adalah 1. Kita dapat negatif A3. Betul ke ni? A3. Sekejap ya, macam salah je ni. Sekejap ya, saya tengok. Betul lah kan? Negatif A3 3 kat sini. So, kalau kita masukkan atau betul tak kita masukkan, dapat sama ke tak? Kita masukkan balik dalam yang ni. Kita akan dapat 2 kosong 2 pi. Yang ni adalah negatif A kuasa 3 per 3 di theta kan. So, kita tengok, kita bandingkan yang tadi negatif 2 per 3. So, saya buat keluar ni. Ataupun saya tulis balik. Dan ni saya tinggal negatif A kuasa 3 di theta. Okey, sama kan? Saya ada negatif, saya ada negatif. Okey? Betul ke? Sekejap saya tengok. Sekejap. Saya ada 2 kat sini. Saya keluarkan 3 negatif. Saya tak cukup 1 negatif. Saya siapa nampak tak? Masalah saya ni. Oh, sorry. Saya tersilap. Kat sini saya tertinggal. Bila kita bezakan cos, kita perlu dapat negatif. Kan? So, saya letak negatif kat luar. So, negatif jadi positif. Saya dapat A per 3 bahagi 3. So, bila saya gantikan balik kat sini, saya letak dia ni.
So saya tak ada ni. In fact saya tak perlu tulis pun yang ni sebab dia sama macam yang dekat atas. So kita dapat 2/3 warna hitam 2A kuasa 3/3 02 pi 1 di theta. Kita dapat 4 pi A kuasa 3/3. Okay, so ni cara yang kedua lah. Maksudnya awak kena buat penggantian dengan menggunakan identity trigonometry. So awak boleh cuba. Contohnya kat sini awak boleh cuba ulang pengiraan dengan mengambil ni R bagi A sama dengan cos theta. Tadi saya ambil sin theta kan. So awak cuba ambil yang ni, cuba buat. Kalau berjaya buat tu saya awak faham lah. Itu. Ada soalan tak kat sini? Panjang kan? Sangat panjang. Boleh tak? Macam semua okey je kan? Tak ada soalan kan? Ada soalan boleh type kat sini. Boleh type. Dia ada nak cakap ke? Okey. Tengok yang seterusnya. Ni lain pula kan? Ni bukan ni. Ni kami hari tu patut nak macam nampak je. Okey. Yang ni pula ni lain sikit. Contoh ni contoh 3 kan, panjang kan contoh 3 kan. Contoh 4. Ni contoh 3 tadi. Contoh 4, gunakan kamera ganda 2 untuk dapatkan isi padu bagi pepejal yang dibatasi dari atas oleh hemisfera dan dari tepi oleh silinder. So kita ada silinder, iaitu persamaan bulatan. Tapaknya adalah bulatan dengan jejari 2, pusatnya 0,0. Yang ni. Kemudian dia kata satu lagi, isi padu bagi sfera pepejal, isi padu bagi pepejal yang dibatasi dari atas oleh hemisfera. Jadi dia luar adalah silinder, tetapi kalau silinder dia punya kita potong ke atas dia adalah satah kan kat atas, tapi bukan. Atasnya adalah hemisfera. Maksudnya permukaan atas tu permukaan yang melengkung. So macam ni lah. Ataupun dapat kalau kita lukis macam ni. Ni permukaan melengkung, iaitu sebahagian daripada hemisfera. Dan tepinya adalah silinder. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Katalah kita dah beri macam ni kan. So yang ni saya just nak tunjukkan macam mana kita nak dapat, nak set up dia punya integral dia. Ataupun integration dia. Contoh 4. Kita ada Z 16 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. So kita tahu ni hemisfera. Kenapa kita tahu hemisfera? Sebab persamaannya persamaan sfera tetapi bahagian positif. Iaitu kalau kita manipulate, kita dapat 16 iaitu 4 kuasa 2. So ni adalah sfera. Ni adalah sfera. Jejari R sama dengan 4, center dia 0,0,0. Tapi ini sfera. Tapi ini adalah hemisfera. Sebab apa? Sebab hemisfera dia ambil bahagian atas sahaja. Iaitu macam ni. Kita ambil yang positive part. Okay, so bumbungnya hemisfera. Kemudian tepinya adalah silinder. Dan ni adalah hemisfera. Dan kita ada silinder. Betul ke tak silinder? Kita tengok persamaan dia. X kuasa 2, Y kuasa 2, tolak 4 sama 0.
So ni adalah persamaan bulatan. Jari dua. Ini itu dua, ini itu dua. So persamaan bulatan untuk 2D. Persamaan bila jadi 3D, persamaan yang sama tapi dia adalah silinder. Okey, sebab apa? Sebabnya apa-apa pun nilai Z ini mesti sentiasa dipenuhi, fulfill. Jadinya apa lagi bentuk yang digambarkan oleh ini kecuali silinder lah, kan? Tak kisahlah Z itu macam mana, permukaan silinder itu sentiasa memenuhi persamaan bulatan tu, kan? Jadi kalau kita tengok silinder, silinder kita potonglah kat mana pun, kat sini ke, kat sini ke, ke sini ke, keratan rentas dia sentiasa bulatan dengan jari dua dalam kes ni. So dia tak kisah regardless of the value of Z untuk silinder tersebut. Tapi untuk pekerjaan ni, of course, bumbungnya adalah sebahagian daripada sebahagian kecil lah daripada hemisfera seperti yang disebutkan. Jadinya integran kita mestilah integran yang ni. Silinder tersebut memberikan kita rantau R. Rantau R ni bulatan. Kalau kita gunakan koordinat, kita gunakan macam tadi pun boleh juga kan. Macam ni kan, kita gunakan Cartesian. Panjangnya. Tapi kalau kita gunakan kutub, simple je. So kat sini R, supposedly warna hitam. R dari kosong, ingat R adalah jarak bukan koordinat, 0 sampai 2. Kemudian theta dari kosong sampai 2 pi. Sebab dia bulatan lengkap. Okey, so kelahiran kita V. Ini rumus biasa. F adalah Z, iaitu ketinggian hemisfera kita. 16 tolak R kuasa 2. Sebab apa? Sebab yang ni adalah R kuasa 2 kan? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 adalah R kuasa 2. Okey, so dA adalah R dR d theta. Kemudian theta di luar, kita ikut ni. Kemudian R di dalam, kita ikut ni, 0 sampai 2. Okey, nak kamikan macam mana? Kan? Nak kamikan ikut macam tadi ya. Kan? Sama juga. Bentuk tadi cuma dalam kes ni A sama dengan 1. Kan? Dalam yang ni, yang mula-mula tadi A lah. Tapi dalam kes kita ni A sama dengan A sama dengan 4. A sama dengan 4. Okey? Ataupun nak boleh buat, kami kan nak buat 16 R kuasa 2 adalah 4 kuasa 2 tolak R kuasa 2. Ini nota. Ini adalah 1 tolak R kuasa 4 kuasa 2. So, awak ambil ni sebagai cos theta ataupun sin theta. Selesaikan. Okey. So, sepatutnya awak akan dapat jawapan macam dalam ni. Okey, so dipanjang sikit. Okey. Ini pula contoh 5, gunakan kaiman ganda 2 untuk dapatkan isi pada bagi pekerjaan dibatasi dari luar oleh hemisfera, dari dalam oleh silinder. Jadi dia terbalik kot. Tadi kita nak cari yang ni, atasnya adalah silinder, hemisfera. Sekarang ni kita nak cari yang kat luar ni pula. Kita nak cari yang di luar ni. Ataupun dengan kata lain, kalau kita ada gambar,
dari hemisfera. Dalam ni pandangan daripada tepi. Dalamnya ada silinder dengan atapnya adalah atap hemisfera. So ni kita buat macam ni lah. Oh sorry, saya kena buat lain sikit. Setelah kita ada begini, kemudian kita ada silinder. Kurang macam ni dalam gambar tu kan, kita nak buang yang dalam ni. So jadinya kalau isi padu yang kita nak adalah isi padu sfera tolak isi padu silinder yang kita cari ni. So dekat sini isi padu hemisfera, bukan sfera, hemisfera adalah 4/3 darab bagi 2 dapat 4/6 tolak isi padu silinder yang kita kira dalam soalan sebelum ni. Itu yang ni. Ni minta awak tolong tengoklah sebab tak sempat kita nak cover semua, tapi basically method dia lebih kurang sama. Okey, yang ni dengan kamilan ganda 2 dalam koordinat kutub, isi padu pepejal adalah okey, kemudian ni gunakan kamilan ganda 2 untuk mendapatkan yang tadi okey, bukan. Okey, ni lebih kurang macam ni sebelumnya. Kan, silinder kita X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 4. Iaitu bulatan dengan jejari, silinder dengan tapak dia adalah bulatan dengan jejari 2 berpusat di asalan. Tapi contoh 6 ni dia lain sikit ni. Sebab dia adalah shifted silinder. Dia shift pada aksis. So kita tengok contoh 6, saya bagi idea je. Kita ada masa lagi. Yang ni sama. Bumbungnya yang ni, tetapi dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4X sama dengan 0. Saya kata ni adalah shifted kan, silinder ataupun silinder yang digerakkan. Ini adalah silinder, tapi yang kita gerakkan dia pada paksi X. Macam mana saya tahu? Ada yang tahu tak? Ada yang ada idea ke? 5 minutes left in your scheduled time, meeting time. Okay. Siapa tahu nak buat macam mana ni? Ada soalan exam ni macam ni? Ya ke? Okay, kalau kita jumpa macam ni, okay, kita nak gunakan pola koordinat kutub kan? Sebab contohnya kalau macam kat atas ni, kita punya rantau R ni, kita terang, rather than kita gunakan koordinat Cartesian, kita gunakan koordinat kutub. Sekarang ni sama juga. Kita ada ni koordinat Cartesian, katalah kita nak gunakan koordinat kutub. So kita kena ubah dia. Jadi kat sini kita boleh buat penyempurnaan kuasa 2, completing the square. So kita dapat X tolak 4/2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 0. So kita dapat X tolak 2 kuasa 2 tolak negatif 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 0. X tolak 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. So ni adalah bulatan ataupun silinder. Kalau 3D silinder lah kan. So bulatan ataupun silinder. Jejari 2, pusatnya adalah 2, 0. Bukan 0,0 lagi. Tapi dia adalah 2, 0. So dalam sini gambarannya adalah yang ni. Jadi kalau ikut soalan ni, dia kata gunakan kamilan ganda 2 untuk mendapatkan isi padu bagi pepejal yang dibatasi dari luar oleh hemisfera. Luarnya hemisfera, kemudian dari dalam, dindingnya, dalam tu adalah silinder.
Yang macam ni. So kita nak yang kat luar ni. Yang ni. Tapi bumbung dia begini. Yang kita nak buang. Bumbungnya adalah bumbung ataupun bumbungnya adalah bumbung hemisfera. So tapaknya rantau R kita macam ni lah. Ini kita nak buang dia. Okey. So minta awak tengok contoh ni. Ada contoh 6, contoh 7, 8. Kemudian dapatkan luas kan, dapatkan luas macam kita belajar sebelum ni, iaitu bila luas integran dia menjadi 1. Okey, kemudian ni pun sama juga, ni contoh untuk dapatkan luas. Kemudian tukar tertib. Kau nak kutub pun boleh tukar tertib juga. Ada keadaan yang kita terpaksa tukar tertib, contohnya yang ni. Minta awak semua tengok. Kita akan bincang yang ni dan juga kita akan masuk topik luas permukaan. Maksudnya saya akan go through agak laju lah. Yang ni sebab saya dah bagi dah. Awak kena study sendiri juga. Dan kita akan masuk luas permukaan, which is tajuk yang penting juga. Okey, ada apa-apa soalan ke? Lagi 2 minit. Ada tak? Kita semua tahu ni. Ada soalan untuk kuis ke? Saya berperasan untuk tutorial, ada tutorial hari Jumaat kan? Betul ke? Doktor kena slow faham, doktor, otak ada berasap sikit. Okey. Dia kena study sendiri juga sebenarnya kan? Okey. Hopefully rakaman ni okey lah. Jadi awak boleh dengar banyak kali lah. Ada orang komen, ada orang like kan? Okey. Oh, ada orang like lagi. Maksudnya saya kena slow lagi lah. Saya kena slow sikit. Macam saya cakap lah, bila awak belajar ni, awak kena study sendiri. Sebabnya kita punya kaedah ni, kerana memang di universiti memang macam tu. Bukan awak belajar bukan hanya kuliah saja, tetapi memang kena self study sendiri. Okey, saya ingat ada seminit lagi kan. Saya ingat saya nak ubah tarikh kuis rather than Jumaat, saya nak ubah next week. Boleh tak saya nak ubah next week? Mungkin saya nak ubah hari, mungkin saya nak buat hari Isnin pukul 9 sampai 5. Tapi 9 sampai 5 kita ada kelas ni 2 jam. Okey, saya nak buat Isnin sampai Selasa 9 hingga 5. 9 pagi hingga 5 petang. 2 hari. Soalan tak sama. So, ada yang dah buat dulu, ada yang tak buat lagi, tak ada masalah. Okey. Kalau ada seorang like je maksudnya okey tu. Kalau tak ada like, tak apa, saya nak buat juga. Okey. Doktor? Ya. Nak tanya doktor? Ya, sila. Kan kuis Isnin Selasa kan? So maksud dia Isnin dia buka sampai 9 hingga 5 petang dan lepas tu tak boleh buka lagi. And then Selasa dia buka 9 hingga 5 petang and lepas tu tak boleh buka lagi, macam tu. Okay, sorry, saya lupa nak terangkan. Saya tak ingat berapa masa dia, setengah jam kot saya rasa. Betul ke? Setengah jam. Kalau saya salah, nanti saya betulkan balik. Jadi katalah saya bagi masa, saya ingat setengah jam lebih kurang. Jadinya awak boleh pilih mana-mana waktu. Antara Isnin sampai Selasa, 9 sampai 5. Bila once awak okay je, the clock will start ticking lah. Sampai setengah jam ataupun masa yang diperuntukkan tu, dah. That's it, tamat. Then awak tak boleh jawab lagi. So awak kena pilih waktu setengah jam tersebut. Saya rasa setengah jam. Kalau saya salah nanti saya akan betulkan. Awak kena pilih mana-mana waktu. Awak kena pilih setengah jam dalam masa 2 hari ni untuk jawab awak punya exam. Quiz. Sepatutnya bukan macam ni. Dia sepatutnya Isnin pukul 9 pagi hingga Selasa 5 petang.
Maksudnya kalau awak nak jawab malam, Isnin malam pun boleh, awak nak jawab subuh Selasa pun boleh, tapi dia akan tutup pukul 5 petang Selasa. Okey tak? Siapa tadi? Aaron Okey Doktor. Thank you. Okey. So harap saya membantulah. Saya minta maaf sebab saya tak perasan ada tutorial yang hari Jumaat dia baru nak cover topik luas permukaan. Okey. So saya ucapkan semoga berjaya pun. Kita akan jumpa lagi esok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Thank you Doktor. Thank you doktor. Thank you doktor.